yang tu. Tak nak supplykan api rumah aku pilih yang tu. Bila ada pemonopoli macam ni tuan-tuan, dia kalau ikut kepala dia ya, kalau kata nak untung naik tu je. Sebab tu balik kepada Islam, pemonopolian tu apa benda? Bolehkah tuan-tuan monopoli satu benda yang semua dipakai oleh rakyat? Bolehkah dipegang pada satu syarikat sahaja untuk menguasai satu pasaran yang sangat luas dan orang terpaksa pakai benda itu? Ini satu bentuk yang tidak dibenarkan di dalam agama kita, kerana tidak menjaga kepentingan orang yang susah, tidak menjaga kepentingan rakyat yang miskin. Ini yang dikatakan sunnah Nabi tadi. Sunnah Nabi ni nak jaga orang miskin, nak jaga janda-janda miskin, nak jaga orang tua-tua, nak jaga orang yang ni. Bila dibuatkan macam ini, jadi apa? Lepas balik pada asal balik. Dah eloklah dulu kita ada lembaga. Langut-langut naik, dah elok dah. Dulu kan, langut-langut naik, LLN. Kita pergi tukar kot lain pula. Sekarang jadi apa? Tuan-tuan cuba tengok handphone tuan-tuan, ada 5-6 syarikat telekomunikasi. Kan senang pada tuan-tuan. Agak-agak package dia tak menarik, tuan-tuan tukar package lain. Agak-agak package dia ni mahal, tukar package lain. Package ni pula dia kata 500 SMS percuma. Pakai yang dia pula, tukar kad saja. Kawan ni pula kata 1000 SMS percuma dan 1000 jam percuma. Loh, tu dia tuan-tuan. Ini yang pentingnya, kalau ada satu saja syarikat handphone, tak jenuh kita. Serupa itulah dengan electricity. Kalau nak diswastakan, buat 5-6 syarikat. Beli kad saya, buka kad meter elektrik. Agak-agak kawan sana promosinya bagus, buka kad lama, masuk kad baru. Barulah ada kebajikan. Kalau kita tidak mau membuat macam itu, kalau tidak mau milik negarakan. Tapi sistem sekarang kita ni tidak mengikut kepada sunnah. Bila tidak mengikut kepada sunnah, jadilah macam sekarang. Tidak akan ada benda yang turun. Tidak akan ada benda yang turun melainkan hujan dan hujan. Yang lain semuanya akan naik dan naik dan naik. Yang seterusnya, ilmu di dalam pergaulan. Macam mana nak hidup dalam satu komuniti, sunnah Nabi, dan bagaimana nak hidup berseorangan diri dan lain-lainnya. Dan kata setengah ulama bermula umat yang sentiasa menang ialah orang yang berhadap lawan kerana mempertahankan agamanya. Maka apabila ada seseorang lawannya memperbuat bid'ah di dalam agama Islam, maka ditolaknya dan dilawannya menurut kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' dan qiyas. Yang kedua yang dikatakan golongan yang menang itu apa? Golongan yang menentang benda-benda bid'ah. Susah tuan-tuan. Kita ni nak cerita membina binaan di kubur pun susah. Orang bantah. Sedangkan terang-terang hadis Nabi kata tidak boleh membina binaan di kubur. Tak boleh. Kita sekarang binaan sama tinggi dengan meja. Pi buat pula kerusi pula sebelah kubur. Habuan nak baca Yasin. Dia boleh buat bangku tak situ, dia nak baca Yasin hari Jumaat. Kita tanya pasal siapa buat, dia kata makji ni dah tak larat duduk cangkung ustaz. Ini buat kerusi ni senang baca, kata dia. Hukum tak boleh buat bangku, hukum tak boleh pi buat binaan. Siapa berani tegur? Tegur kalau orang sayang ke arwah, larang kita buat pula. Inilah tanda kasih sayang kita. Iakah dengan membuat pusara, membinaan pusara tu sebagai lambang kasih sayang? Nabi terang-terang kata haram. Tak apa, tak jalan juga. Susah tuan-tuan nak ikut benda ni, nak buang benda ni. Macam kita buat kenuri selepas mati. Kenapa perlu tunggu 40 hari untuk buat? Kenapa perlu tunggu 100 hari untuk buat? Tak bolehkah buat tanpa ada hari-hari? Asal ada duit, buatlah ingat kat orang tua. Silakan. Asal ada rezeki sikit, ingatlah kenuri kat arwah lah, kubur nu, kita buat jamu kokok pahala sampai kat dia. Silakan. Yang Nabi larang mengikut hari. Pi pangkah kat kalender 100 hari macam cerita Haji Bakhil.
Cukup saja 40 hari makji dia mati, terus pakai seluar pendek. Tu kisah Haji Bahir, beli kereta baru terus. Adakah dalam Islam wujudnya angka-angka 40, angka-angka 100 ini? Masih ada lagi orang Melayu kita yang bawa batu nisan pada hari 100, dipanggil sebagai upacara turun batu. Nak turun batu, ni hari ni hari turun batu ni, didukung pula batu macam baby, tuan-tuan, pergi ke kubur. Ini benda yang kita kena tolak. Dalam agama tak ada. Nak turun batu tu bila-bila masa pun tak apa. Bila-bila masa pun tak kisahlah tuan-tuan nak turun batu nisan. Tak perlu tunggu sampai 100 hari. Baik, dan apabila zahir barang yang tiada hak atas agama, kalau jelas kelihatan benda tak ada agama itu jelas kelihatan dan dibuat oleh manusia, maka hendaklah dilawannya, dilarangnya, dinasihatinya atau diajar tegurnya. Maka selama mana ia menyangka dan mempertahankan agamanya daripada segala yang tersebut itu, tiadalah keluar ia daripada golongan yang sentiasa menang. Kalau dia sentiasa membantah benda-benda ini, maka dia adalah golongan yang menang, walaupun orang tak suka dengan dia, walaupun orang tak suka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan ni yang dengar ceramah saya, yang dengar kuliah, sama ada daripada siaran langsung kita malam ini ataupun melalui rakaman ni, banyak orang jadi ustaz yang dengar, jadi tok imam yang dengar, tok bilal yang dengar, tok guru yang dengar. Apa kata kita ubah masyarakat kita ni, di mana-mana saja depa jemput kita. Tuan-tuan di sini tok imam, orang jemput baca Yasin, pak saya nak pergi umrah. Jangan baca saja. Jangan baca saja. Baca Yasin tu cuba buat 10 minit, 20 minit tazkirah sebelum baca Yasin. Bagi salah lebih kurang, terima kasih kepada tuan rumah kerana menjemput kita jemaah surau untuk sama-sama baca Yasin, meraihkan keberkatan mereka menunaikan umrah. Jadi sebelum kita baca Yasin ni, tuan-tuan, saya nak sentuh sikit tentang perkara-perkara yang bid'ah yang berlaku selalunya di tanah suci, di Mekah, depan Kaabah dan sebagainya. Ceritalah sikit, ambillah manfaat sikit. Kalau mereka panggil kita baca doa selamat pasal nak sambut hari jadi anak, cerita dekat dia macam mana sambutan secara Islam tu. Adakah sambutan secara Islam dia suruh kita ni tiup lilin? Lilin dilarang ditiup sempena hari jadi ke hari apa, tak boleh. Kenapa kita masih lagi mengekalkan adat Kristian dalam sambutan hari jadi anak kita? Cuba kita buat benda-benda itu, tuan-tuan. Di mana-mana pun kita masuk rumah baru, orang jemput kita baca doa selamat, kita cakap dalam rumah tu, mesti mereka dengar. Kalau mereka tak dengar, siapa nak baca doa? Ustaz, tak payah buat ceramah Ustaz, tolong baca doa je. Tuan-tuan baliklah. Apa baca aku tak mau. Buat ceramah sikit dalam 5 minit, jangan panjang sangat sampai 2 jam setengah. Air ketui tu cayak habis dah. Tu air sirap tu tak ada dah, ice cube tak ada dah. Dalam 5 minit, 10 minit jadilah. Tadi saya baca doa selamat pada pejabat lawyer. Pagi-pagi buta dia, tuan-tuan, mereka buat doa selamat. Ceramah sikit. Dengan lawyer sana ada, lawyer sini ada, hak India pun ada, dia punya kerani Cina pun ada. Ceramah. Apa peranan lawyer? Apa benda hak lawyer boleh lawyerkan? Apa benda yang tak perlu dilawyerkan? Jadilah. Jangan baca doa saja. Kita nak buang benda-benda ini yang bid'ah ni. Maka kita mempertahankan itu, memperjuangkan Islam itu, dipanggil mansurin. Yang ketiga, siapa golongan berjaya? Golongan berjaya ialah golongan yang menghadapkan dirinya dan memutuskan dirinya bagi ibadat sahaja dan tak ada campur dengan bicara dunia. Ini golongan yang berjaya. Nombor 3, Piala Thomas ke, Uber Cup ke, mampu apalah, aku tak kisah apa. Yang aku fikir aku nak semayang, aku nak baca Quran, langsung tak campur benda-benda lain. Ni pun ada juga, tuan-tuan. Kita nyimbang dengan dia di China no, Sichuan apa semua no, teruk gempa bumi no. Ya ke? Bila berlaku? Tak tahu ke? Dok, dia tak tahu, tuan-tuan. Gamak-gamaknya gempa bumi belakang rumah dia, dia tak tahu. Ni langsung tak campur ni benda dunia ni. Dia kerja dia ibadat saja. Ada je ni tu.